Kita kata kita ada akal tu. Kita tak boleh pernah untuk membuktikan pada orang tunjuk. Ni akal tu. Siapa boleh tunjuk? Nggak bisa ya. Hak kita hari ni paling Keren tinggi ini tu Ustaz kita ya. boleh. Tak bosan dengan program ini dan tetap istiqomah dan tetap selalu semangat dan selalu menjaga bagaimana tetap setiap harinya menambah ilmu, menambah pengetahuan, atau paling tidak misalnya pernah nonton, paling tidak untuk berusaha mengingat lagi hal-hal yang pernah didengar, takut Anda lupa gitu. Makanya program ngaji bareng ini jangan sampai jangan sampai ketinggalan dan tetap semangat dan tetap istiqomah. Dan saya harap semuanya mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala berkat Anda itu meluangkan waktu untuk selalu ngaji dan selalu menambah pengetahuan ataupun menambah ilmu. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak tontonan-tontonan baik yang sifatnya menghibur, yang sifatnya merusak, yang sifatnya maksiat, tapi Anda tetap dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tetap ngaji dan tetap senang dengan majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu itu merupakan salah satu hal bahwa Anda itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, biar tidak banyak cakap, saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini langsung mulai ya. Dan kita akan ngaji kepada Ustadz Auni Muhammad. Masya Allah, teman-teman sudah pasti tahu Ustadz ini seperti apa. Seperti biasa, silakan kunjungi link di bawah ini bagi Anda yang ingin menonton video aslinya. Dan jika Anda ingin ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tazkira Ustaz. Tazkira Ustaz. Jadi sekarang ni hujung-hujung ni dah mula timbulnya tasdik. Apa dia tasdik? Tasdik ni bersifat keraguan. Musuh-musuh Islam di luar sana tu mendatangkan tasdik. Bukan tasdik biasa, tasdik yang memerlukan rasional pemikiran yang tinggi untuk menunaikan jawapan-jawapan yang bakal kita berikan. Contoh mengatakan Al-Quran tu bukannya firman Allah. Al-Quran tu hanya direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma plagiat, Nabi Muhammad cuma tiru, Nabi Muhammad cuma copy paste. Nabi Muhammad ambil ajaran Taurat sikit, ambil hak Injil sikit, ambil hak Zabur sikit, buat satu ajaran baru yang dinamakan sebagai Islam pada zaman dia. Sebab dia kata apa yang Nabi Muhammad ajak tu dah ada sebelum ni. Dia ajar tentang semayang, Nabi dulu dah besar suruh semayang. Suruh puasa, ada dah puasa. Suruh haji, ada dah haji. Suruh zakat, ada dah zakat. Jadi benar ke Nabi Muhammad tiru? Sedangkan sifat Nabi Muhammad tu apa? Ummi. Apa maksud ummi? Ummi tu apa? Ummi tu kalau betul ummi tu apa dia pada bahasa Arab? Ibu lah, ummi, ibu. Tapi ummi yang dinisbahkan pada sifat yang diletakkan pada Nabi Muhammad tu tak erti baca, tak erti tulis. Jadi kalau lah nak kata dia tak erti baca, tak erti tulis, boleh tak dia nak baca kitab lain kemudian nak copy paste? Kita hari ni bolehlah kata plagiat, boleh kata tiru, boleh kata copy paste sebab kita erti baca. Baca sat, point ini cantik ni. Erti tulis, ambil point, ambil Zabur sikit. Cantik ayat ni, cantik ajaran ni, cantik hukum ni, cantik syariat ni. Create hak hukum baru, ajaran baru. Boleh kata plagiat, dah dia tak erti baca, dah dia tak erti tulis. Tapi sebenarnya benarkah Rasulullah tak erti baca, benarkah Rasulullah tak erti tulis? Tapi selalunya jawapan yang diberikan kepada kita itulah, tak erti baca, tak erti tulis. Saya pernah menanyakan kepada seorang
Bagi saya dia tu ulama lah, walaupun mungkin di mata orang lain dia bukan ulama. Seorang pakcik tua duduk di kampung. Bila kita tanya di sisi dia apakah maksud sebenar dia menerima pendapat sederhana yang mengatakan ummi tu tak erti baca, tak erti tulis. Tapi ummi yang lebih besar, dia suruh tengok pada kalimah ummi tu apa maksud ummi. Apa maksud ummi? Ibu. Rasulullah tu pusat, Rasulullah ibu segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang duk pada siapa? Duk pada Nabi Muhammad. Bila dia ibu, ilmu duduk di dia. Seorang yang ada sifat macam ni perlu lagi kepada sifat baca dan tulis. Perlu tak lagi? Kepada membaca dan menulis lah. Perlu lagi ke? Orang yang segala ilmu duduk di dia. Yang kita jadi hari ni tak berhenti baca, tak berhenti tulis sebab jahil. Kita tak erti ABC, duduk di sekolah tak berhenti A, B, C 14,000 kali nak sampai Z, nak suruh pandai. Sebabnya jahil duduk di kita. Lepas tu hak tulis, bahagian tulis. Hak cikgu ajak satu hal. Hak bahagian orang menulis, kita baca hasil tulisan dia. Tujuan dia apa? Nak menafikan kejahilan, nak tolak kebodohan. Sebab kita tak ada ilmu. Kita belajar tu baru tahu. Tapi Nabi pusat duk di dia. Orang yang semua duk di dia, perlu lagi tak nak baca, nak tulis? Dia tak perlu baca dah. Tak perlu baca kita, hak jahil ni. Aku tak tahu ni, aku nak kena baca buku ni. Matematik macam ni, geografi macam ni, sejarah macam ni. Hak kita baca, kita jadi tahu. Hak kita baca, kita jadi berilmu. Hak tak baca, tak tahu situ, bodoh situlah, jahil situlah. Tapi dia bila ummi, bila dia pusat, dia tak memerlukan lagi pada bacaan, dia tak memerlukan lagi pada tulisan. Dia ibu, dia punca, dia sumber segala ilmu pengetahuan. Allah. Jadi nak cari orang lagu tu hari ni senang ke payah? Nak tahu senang ke payah, lahir saja anak kita kurung dia dalam satu tempat tersembunyi, jauh daripada berkawan dengan orang, tak boleh duduk dengan orang, tak boleh sembang dengan orang, bagi makan untuk teruskan hidup saja. Bila sampai umur 40 tahun keluar. Agak-agak dia boleh cerita apa? Agak-agak dia boleh cerita apa? Mungkin ABC sampai Z pun tak lepas. Alif bata sampai Ya pun tak lepas. Tapi bila dia tu keluar tu, ilmu ni dia sebut, ilmu ni dia sembang, ilmu ni dia ceramah, ilmu dia, kita akan rasa pelik lah. Takjub lah kita, macam mana ni? Hang buku pun aku tak bagi, kitab pun tak bagi, pen tu bagi, kertas tak bagi makan saja. Siapa yang ajak hang? Sampai boleh sembang macam-macam. Kita hari ni berbeza. Hari ni kita duk geluk tak berhenti. Hak tak tahu tu nak bagi tahu, hak tak cerah nak bagi cerah, hak gelap nak bagi terang, hak jahil nak bagi alim. Sebab bila Rasulullah datang, dia mengajarkan dua benda. Satu kita sebut keimanan, satu kita sebut sebagai ilmu. Apa beza iman? Apa beza ilmu? Iman ni ialah satu benda yang kita tak boleh tengok dengan mata kita. Kita cuma percaya pada hati kita, yakin pada hati kita, akidah dengan hati. Walaupun kita tak pernah nampak benda tu, tak pernah rasa benda tu, tapi kita percaya, tu nama dia iman. Tu nama dia iman. Bila Nabi mengajarkan tentang Allah, kita pernah nampak Allah tak? Kita tak pernah nampak Allah, tapi kita percaya tak? Kita percaya Allah ada. Walaupun hari ini tak ada satu pembuktian pun untuk kita buktikan pada orang. Bila orang tanya, dah kata Allah tu ada, Allah wujud, cuba tunjuk di mana. Kita sendiri pun tak boleh nak tunjuk. Kita sendiri tak boleh nak tunjuk. Tapi sebab tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak raba, tak boleh nak rasa, tapi kita percaya benda tu ada.
Itulah dinamakan keimanan. Beza dengan ilmunya, ilmu ni benda yang kita boleh rasa, benda yang kita boleh tunjuk, benda yang kita boleh tengok. Kita nampak pokok tu, kita boleh tengok pokok tu, kita berilmu tentang pokok tu. Benda tu kita boleh tengok, kita boleh tunjuk kat orang. Mana dia pokok? Aku dah tengok pokok. Pokok macam ni. Okey, tunjuk kat aku. Mari kat pokok tu. Ha, ni pokok. Tu ilmu. Yang jadi masalahnya pasal keimanan ni lah. Yang orang-orang etis duk ragu, yang orang-orang jenis komunisme duk ragu, yang orang-orang jenis material. Orang material ni dia nak tengok material lah. Kalau kereta, kata kereta, ni kereta. Kalau kata motor, ni motor. Kalau kata bukit, ni bukit. Kalau kata planet, ni planet. Kalau kata malaikat, oh, mana malaikat ada? Aku tak pernah tengok. Hang, aku pun tak pernah. Tapi hang percaya buat apa benda hang tak pernah tengok? Oh, jadi nak tunggu benda tu kena ada dulu. Enggak usah. Akal kita kata kita ada akal tak? Kita kata kita ada akal. Kalau orang kata kita gila, oh, kita marah tak? Hang ni gila. Oh, hang cakap baik-baik, aku berakal. Kita kata kita berakal, kita boleh tunjuk tak kat orang akal kita? Iya ya. Boleh tunjuk tak? Hak kita boleh tunjuk apa? Kalau belah kepala ada apa? Otak boleh tunjuk lah. Otak semua orang ada. Lembu ada otak? Lembu ada otak. Yeah. Akal? Iya ya. Keren Ustaz ini. Akal tak ada. Kita kata kita ada akal tu. Akal tu. Kita tak boleh pernah untuk membuktikan pada orang tunjuk. Ni akal tu. Siapa boleh tunjuk? Enggak bisa ya. Hak kita hari ni paling keren tinggi ini Ustaz kita ya, test level analogikannya dan ni. tahap akal ya. Allah. 50 soalan, hak boleh jawab 20/50 rendah. Hak boleh jawab 40/50 sederhana. Hak boleh jawab 50 orang ni cerdik. Boleh test level je. Tapi akal tu sendiri, hak cerdik pun tak pernah tengok akal dia. Hak sederhana tadi pun tak pernah tengok akal dia. Kita hak kata jahil bodoh pun tak pernah tengok akal kita. Lebih jauh apa yang kita katakan sebagai perasaan. Aku duk berasa takut lah. Aku duk berasa bimbang lah. Aku duk berasa gerun lah. Hak aku duk berasa tu pernah tak kita boleh tunjuk kat orang lain? Semua orang ada perasaan. Betul? Takut ke apa? Hak kita gambarkan sebagai takut, risau, gembira, happy, sedih tu boleh tak keluarkan dia? Tunjuk zat dia. Ni ya perasaan takut aku tu. Inilah perasaan gembira aku tu. Kita tak pernah boleh tunjuk kat orang pun. Tapi orang hak nafikan benda hak dia tak boleh tengok tadi sebagai tak ada, dia sendiri tak pernah nafi dia ada perasaan. Betul tak? Betul. Orang etis tadi hak dia kata aku ni selagi benda tak ada depan mata aku tak percaya. Tapi bila tiba kita kata hang ada akal tak? Dia jawab apa? Oh, dia jawab dia ada akal juga. Walaupun dia sendiri tak pernah tengok akal dia. Hang ada perasaan tak? Dia akan jawab apa? Ada. Tapi bila kita minta tunjuk perasaan dia, dia tak boleh tak tunjuk pun. Bahkan kalau kita azan sekalipun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lan mai masuk. Ustaz ke azan tadi? Ustaz ke azan tadi? Hang kenal macam mana? Kenal melalui suara. Tapi suara kita kata ada suara tu, pernah nampak tak suara kita macam mana? Tuan-tuan nampak tak suara, bentuk keluar suara saya macam mana? Tak pernah nampak pun. Hak level dengan suara ni ya. Telinga je boleh dengar. Garau ke dia, sumbang ke dia, merdu ke dia, sedap ke dia. Tapi zat suara tak pernah siapa nampak. Betul. Kenapa kita tidak pernah meminta pembuktian ini lebih awal? Sebelum kita bertanyakan tentang yang lebih tinggi. Ni duk pasang aircon, duk pasang kipas ni. Tujuan pasang aircon, pasang kipas nak bagi apa? Nak bagi sejuk. Nak bagi sejuk.
Daripada kipas keluar apa? Untuk sebelum tuang rasa sejuk tu keluar apa? Angin. Keluar angin. Daripada aircon, angin juga. Padahal nak bagi sejuk je point dia. Kalau saya tanya, nampak tak angin, nampak tak sejuk tu sendiri? Enggak. Tuan-tuan kata sebab keluar angin. Bisa dirasakan. Mana angin? Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Kesan angin ada tak? Ada. Anda rasa sejuk? Sejuk. Lepas tu kalau kita tanya dia balik, cuba tunjukkan kat aku rasa sejuk tu, rupa dia lagu mana sejuk tu. Kita tak boleh tunjuk pun. Kalau panas pun kita tak boleh tunjuk. Hatta kentut kita, perut yang boleh detect kentut busuk, tapi rupa kentut, aku nak tengok rupa kentut hang lagu mana. Tak ada siapa boleh tunjuk pun. Sehebat apapun orangnya enggak Jadi bisa. cuba pintas benda-benda basic, cuba pintas dan beri jawapan atas benda-benda kecil ni dulu, sebelum nak menanyakan tentang kewujudan Tuhan, kewujudan malaikat, kewujudan hari kiamat, keberadaan qada dan qadar yang kita tak boleh tengok tapi kita percaya. Sebab kesan dia tu ada. Kesan daripada kerja tangan penciptaan Allah tu kita boleh tengok. Sebab tak mungkin benda tu akan ada dengan natural. Benda tak akan bermula dengan semula jadi pop, memang ada lagu tu. Tak boleh nak terima. Kalau kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam tu, pasal apa hari ni kita tak boleh terima kesemula jadian pada hak ada hari ni? Bila kita sebut meja, meja ni semula jadi lah. Oi, tak boleh terima meja semula jadi. Mesti asas dia kayu. Ada orang tebang pokok, ada orang gaji pokok, ada orang kerak-kerak jadi batang lagu ni, ada orang sapu cat, ada orang tukui dengan paku. Pasal apa kita tak boleh nak terima kesemula jadian meja ni, sama dengan kita boleh terima kesemula jadian pada penciptaan alam semesta. Hak tu kita boleh terima juga, bukan Tuhan yang buat. Dia jadi semula jadi, dia natural. Pasal apa ni tak boleh nak terima? Kalaulah jadi semula jadi, kita nak tanya kita dulu, asal usul manusia ni mari daripada mana? Kalau tak ada lah pencipta, tak ada orang buat, agak-agak semula jadi kita keluar ke mana? Bohong-bohong lalan. Kira hang ni etis malam ni. Agak-agak hang nak jawab apa? Dah hang kata langit bumi ni semula jadi, lepas tu orang tu mai ikut mana? Agak-agak nak mai ikut mana? Kalau nak cerita juga mari bukan Tuhan buat ni, mari ikut ketui tanah ke, mari ikut bukit, pecah bukit ke. Agak-agak nak kata mai ikut mana? Okey lah, kita kata keluarlah daripada mana-mana unsur lah. Keluar kot pokok ke, keluar kot batu ke, keluar kot bukit. Lepas tu jadi beranak pula. Tak ada pula generasi yang keluar kot bukit pula. Sekali tu je keluar kot bukit. Mungkin tak tuan-tuan? Hak mula-mula je keluar kot bukit, lepas tu kena beranak. Begitu juga dengan meja masjid, sungai, burung. Hak meja mula-mula ni hak jadi sendiri ya. Meja lain yang orang kena buat. Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh. Jadi inilah yang perlu kita lihat, ancaman-ancaman yang ada pada hari ini. Betul. Kok udah ya? Masya Allah, luar biasa sekali pemikiran yang sangat cemerlang yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad tadi ya, tentang Rasulullah itu apakah benar ummi, apakah Rasulullah itu tidak tahu menulis ataupun tidak tahu membaca, apakah itu hanya sekedar pengakuan. Dan juga Ustadz itu membahas tentang apa ya tadi, logika ya, logika, menjawab dengan logika. Misalnya orang itu Allah itu ada, contoh ya, Allah itu ada, mana buktinya? Padahal
ketika mereka ditanya balik pasti nggak tahu menjawab. Kamu punya akal? Iya punya. Mana akal kamu kan gitu kan? Terus angin itu ada. Terus anginnya bentuknya seperti apa? Pasti semuanya bingung untuk menjawab macam itulah. Dan saya kira pemikiran-pemikiran macam ini seperti Ustadz Auni Muhammad ini perlu diapresiasi ya, perlu diajungi jempol. Karena kenapa? Tidak mudah loh untuk mempunyai pemikiran macam itu, tidak mudah untuk memiliki referensi ataupun landasan yang macam itu. Ketika suatu jawaban itu kita tidak mampu untuk dijawab secara referensi menurut buku ini, maka terkadang kita harus membuktikan atau menjawab dengan pakai logika, pakai akal gitu kan. Dan itu merupakan merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan senjata ampuh ketika ada orang yang ingin menjatuhkan pemikiran kita, ingin menjatuhkan keyakinan kita terhadap Islam, ingin menjatuhkan keyakinan kita terhadap Rasulullah, kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Kita juga perlu mempunyai jawaban yang sifatnya logika, yang bisa membantah ataupun bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ingin menghancurkan akidah kita seperti itu. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari Ustadz Auni Muhammad tadi, pemikirannya yang sangat cemerlang dan dahsyat sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini ya saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam untuk semua keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga istirahat dan juga jaga makan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.